Dan jangan kita sangka kalau kita dakwah begitu saja itu orang suka ya. Pokoknya nombor satu, Allah suka. People appreciate kalau kita correct their mistake. People menghargai kalau kita dapat memperbaiki mereka, meningkatkan mereka. Dan itulah yang selamat sebetulnya. Walaupun mungkin perkaranya itu tidak sehaluan dengan yang umum ada sekarang ini. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita bermohon akan pengampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita, mendorong kita dalam jalan taat kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan taufik hidayahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetapkan iman kita adalah iman itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diberi Allah Ta'ala iman, maka berimanlah dia. Siapa yang dicabut, dilucut oleh Allah Ta'ala iman, maka kafirlah dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya pada sakit-baki usia kita ini kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memelihara diri daripada perkara-perkara murka, perkara-perkara mungkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Taala apabila sampai ajal maut kita nanti, kita dimatikan Allah Taala dalam keadaan husnul khatimah. Setelah segala dosa-dosa kita diampun oleh Allah Taala, setelah kita capai taubatan nasuha dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mengimani akan Tuhannya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, berbulan kita dah tak dapat jumpa. Sekarang dengan rahmat Allah Ta'ala kita dapat jumpa kembali, tetapi kuliah kita walaupun tidak jumpa secara hadir dapat juga diteruskan secara internet ya. Jadi syukur pada Allah Ta'ala pada hari ini Allah Ta'ala ketemukan kita sekali lagi. Sambung baca kitab dakwah tamah kita sampai muka surat 66. Sampai para ulama tidak boleh meringankan hukum agama. Betul ya? Para ulama tak boleh ringankan hukum agama. Orang-orang awam macam kita saja tak boleh ringankan hukum agama. Ini kan pula Allah punya law enforcer, alim ulama. Macam mana mereka boleh main-mainkan hukum agama? Kalau kita mengajar orang lah tuan-tuan sekalian, tak payah tanya, tak payah buat survey. Nak tengok orang amal ke tidak apa yang kita ajar. Umpamanya kita ajar sembahyang duha ke, ajar bangun malam ke, tak payah tanya, tak payah cek. Kita buat ke tidak? Kalau kita mengajar orang kita tak buat, tak ada manalah orang yang kita ajar itu akan buat. Tidak akan ada. Kita taat pada Allah Ta'ala ke tidak? Kita meninggalkan maksiat ke tidak? Imam Ghazali mengatakan, kalau kita orang yang tidak ambil berat tentang hukum dan kita mengajarkan orang, kita tidak akan menghasilkan kecuali anak-anak murid yang main-mainkan hukum macam kita. Betul kata orang Melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Tidak akan ada sebab dia apa-apa semua tuan sekalian nak ganda mesti ada angka 1. Ada angka 1 baru boleh ganda. Kita mengajar orang beramal, kita dapat pahalanya kan. Kita ajar orang lah sembahyang duha, sembahyang qabliyah. 1 orang buat kita dapat 1 pahala, 2 orang buat kita dapat 2 pahala. Dengan syarat ada 1-nya buat. Kalau kita tak buat, maka Allah Ta'ala akan menzerokan yang lain semua mereka tidak buat ya, kalau kitanya zero kali 10, kali 20 dan tak ada angka yang akan dikalikannya. Jadi ulama' tak boleh meringankan hukum Allah Ta'ala pada diri dia sendiri dan kepada yang lainnya. Ini hukum Allah, bukan hukum kita. Kita tak boleh, kena cakap dengan orang walau macam mana, pahit ke, keras ke, susah ke, kena sebut. Orang suka tak suka, ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentulah kena gunakan hikmah dan bijaksana supaya dapat diterima oleh orang. Semalam kami sebut di Meru sama juga perkaranya begini ya, tentang hikmah ini. Tentang hikmah ni kita kena faham tau. Setengah daripada kita kalau hadir kuliah, kita dengar ustaz tu cakap, terkena kita sikit aja, wah, kita bilang ini pedas. Terkena kita sikit aja kita sudah tak terima. Kita bilang tak gunakan hikmah, tak gunakan hikmah. Hikmah tu apa ya?
Hikmah tu gunakan bijaksana cara untuk menyampaikan kepada orang sehingga dia timbul kesedaran, sehingga ada kesan kepada dia. Itu nama hikmah. Tak mestinya nama hikmah tu lemah lembut, sopan santun, begitu senantiasa. Tengok keadaannya. Memang senantiasa kita kalau khutbah secara kita kalau ceramah, kalau mengajar secara umumnya mesti dengan nasihat yang baik, mau'izah hasanah, dengan cakap yang sopan santun, boleh diterima orang. Tapi tidak senantiasa tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu disentuh. Kadang-kadang perkara yang kadang-kadang menyinggung orang, perlu tersinggung, apa nak buat? Nabi kita sendiri adalah basyiran wa nadhira, bawa khabar gembira dan bawa khabar ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak senantiasa basyiran sahaja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perlu dipesankan. Pahit pun pahitlah, pedas pun pedaslah, kadang-kadang kalau perlu disergahlah. Perlu sergahlah. Itu nama hikmah. Salah kita. Selalu kita sangka kita pasal apa? Kita suka hanya dengar ceramah yang kita suka. Kita hanya suka learn what we like. We don't learn what we need. And then kita nak orang pula berdakwah dengan kita ikut cara kita, ikut lunak kita, amboi macam lah kita ni baik sangat. Tengok nanti malaikat Zabaniyah macam mana nanti. Tengok nanti malaikat kubur macam mana dengan kita nanti. Semuanya. Jadi kalau orang dakwahkan dengan kita umpamanya terkena sikit aja, wah tak terima. Dan ustaznya pun juga tak boleh tidak. Dia hanya cakap benda yang lunak-lunak saja, benda yang mikat orang saja, benda yang agak-agak boleh menyentuh orang tak boleh. Itu dah kira menyembunyikan ilmu. Itu kira tidak amanah dan menyembunyikan ilmu. Apatah lagi setengah-setengah hukum Allah Ta'ala dilunakkannya, di twist and turn hukum Allah Ta'ala. Oh, pasal kita duduk di tempat begini, suasana begini, tak sesuai nak begini. Tak ada nama yang nama hukum Nabi itu tidak sesuai. Tidak ada mana yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak applicable. Sampai di mana sekalipun, bila sekalipun, kita kena adjust ourselves, not we adjust hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kena adjust ourselves untuk mentaati hukum Allah Ta'ala, untuk sesuai dengan patuh Allah Ta'ala. Bukan hukum Allah Ta'ala kita adjust untuk kesedapan kita, untuk keselesaan kita. Kita hamba, dia Tuhan, dia yang punya syariat, kita wajib patuh dan taat. Tuan-tuan sekalian, ya. Pada ulama tidak boleh meringankan hukum agama. Jika seorang alim itu berani membuka pintu untuk membenarkan orang awam, itu membuat sesuka hatinya, ataupun membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana nanti halnya di hadapan Allah? Dia yang bukakan jalannya. Boleh dengan cara gini. Sebab ustaz-ustaz kan dia pandai, dia macam-macam cara. Asal orang tanya semesti nakkan jawapannya yes and okay and no problem. Cari kaul itu, cari ini. Tak boleh, boleh, tak boleh. Habis, clearkan. Ini hukum Allah, bukan hukum kita. Bukakan caranya. Contohlah paling senang sekali lah. Kita baca kitab penawar bagi hatilah, maksiat mata. Tak boleh pandang perempuan, tak boleh itu semua. Tapi kita tinggal di mana? Kita di Malaysia, kita bukan di Hadramaut. Kalau jalan tutup mata nanti belanggar lah begitu. Allah, dia pula kasih gitu. Kita nak maksiat telinga. Radio tak boleh dengar. Nanti kita mandu, boring pula. Nanti aksiden, nanti apa. Allah, ada saja engkau punya alasan. Hukum boleh, tak boleh. Kalau hatta kita sendiri sekalipun, yang paling suka sekali melakukan perkara larangan Allah Ta'ala, apabila kita sampaikan, kita tak boleh tidak, kita kena sebut. Dan sambil kita sebut, kita kena kutuk diri kita. Ya Allah, yang aku cakap ni aku, ya Allah. Yang aku cakap ni aku, ya Allah. Yang derhaka ni aku, ya Allah. Dan yang perlu peringatan ni aku, ya Allah. Aku dahulu ingatkan diriku, kemudian saudara-saudaraku, ya Allah. Tak boleh mentang-mentang kita rasa tak sedap, kita adjustkan, ubahkan. Tak boleh, tak amanah tu namanya. Dan berdosa nanti. Dan orang akan buat kerana apa? Itu kiranya apa tahu? Lesen untuk buat maksiat. Lesen untuk buat maksiat. Itu bukan hukum, itu bukan halal. Itu bukan allowable dalam agama. Tetapi ustaz tu dah isu lesen untuk buat maksiat. Orang buat maksiat dengan sedap hati. Kenapa ustaz bilang boleh? Dan dia tak pandang itu sebagai maksiat. Awak pandang dari sudut ini, awak pandang dari sudut ini. Allah, boleh, tak boleh. Clear cut. Ya. Amanah, ya. Macam mana pula dengan kedudukannya bila ditanya oleh Allah, tentulah dia akan menerima siksa dan akan mendapat murka dan yang akan menimpa dirinya. Seorang alim yang sebenarnya yang tergolong ulama agama ialah yang boleh dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin.
Jangan kita sangka pulaknya ya, kalau ustaz yang begini tu lah strict-nya, keras sekeras-kerasnya, apa, tidak ada lunak-lunaknya. Bukan, bahkan kalau kau ikut betul-betul ajaran Allah Ta'ala, itulah yang lunak sebetulnya. Itulah yang comfortable sebetulnya. Itulah yang selesa sebetulnya. Itulah yang cocok sebetulnya. Dan itulah yang selamat sebetulnya. Itulah yang selamat sebetulnya, menenangkan jiwa sebetulnya. Bukan yang ikut nafsu kita tu yang menenangkan jiwa. Bukan itu yang rehat ya. Bukan itu rehat. Kadang-kadang ustaznya pun satu, dia tak nak cakap begitu pasal apa, dia takut cakap dia ni buat orang tak selesa. Takut orang itu tak selesa dunia ke tak selesa akhirat. Kalau betul-betul yang kita sampaikan lillahi ta'ala, hukum Allah Subhanahu ta'ala, istilahnya ya, not everybody learn just to feel comfortable and to enjoy. Many people learn untuk pasal apa? Untuk kesedaran, untuk keinsafan, untuk kembali pada Allah Ta'ala. So give them, provide them what they need. Not only entertaining them, bukan hanya hiburkan mereka saja, beri mereka. Some people don't mind ditegur, some people appreciate kalau dibetulkan. Kita hanya cakap yang sedap-sedap saja. Yaumul akhir tuntut dia nanti. Kat dunia betul lah dia sedap. Ustaz ni cakap sedap di belakang ya, cocok dengan jiwa kita. Okeylah kat dunia. Yaumul akhir jemaah-jemaah semua datang, ya Allah kami menghadap kepada dia dengan kami ada kesalahan, dengan kami nak belajar, dan dia tahu, dia boleh detect. Ustaz-ustaz kan boleh detect orang punya apa kelemahan masyarakat apa semua. Dia boleh detect. Hanya nak menyedapkan hati dan jiwa kami, dia hanya cakap benda yang kami suka ya Allah, sehingga kami tidak ditegur, tidak di dunia betul lah kita cakap dia suka kita jadi popular. Yaumil akhir dia tuntutnya kita satu-satu tidak amanah menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan jangan kita sangka kalau kita dakwah begitu saja itu orang suka ya. It's no good ya. Pokoknya nombor satu Allah suka. Dan tak semestinya orang tak suka. People appreciate kalau kita correct their mistake. People menghargai kalau kita dapat memperbaiki mereka, meningkatkan mereka. Itu tujuan mereka belajar. Engkau pulaknya kasih tujuan yang lain. Kalau gitu dia dah suudzon tau. Ustaz tu pun dah suudzon tau. Ustaz tu dah suudzon dengan jemaah dia, seolah-olah jemaah ni datang hanya for entertainment saja. Salah, ustaz tu pun dah suudzon dengan muridnya. Macam orang-orang datang belajar kerana nak happy-happy saja. Salah. Orang belajar kerana nak ilmu. Orang belajar nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun kalau yang belajar janganlah mengada-ngada sangat. Sikit saja tersinggung, sikit saja tak happy. Tak boleh. Tak patut orang apa dakwah dengan kita, walau cakap dia macam mana sekali pedas sekalipun, tapi kalau memang itulah diperlukan oleh kita, kena terima. Kena terima. Apabila datang seorang awam bertanya kepadanya tentang dirinya maupun yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya, hendaklah dia menunjukkannya apa yang akan membawa keselamatan dirinya atau kebahagiaan hidupnya nanti di akhirat, yang lebih manfaat kepada akhirat, yang lebih kepada redha Allah, yang lebih selamat daripada tipu daya syaitan, yang lebih selamat daripada tarikan dunia. Ya, memang dunia halal apa semua, tapi mana manfaat dunia ke akhirat? Memang dunia banyak benda yang harus, tapi mana lebih manfaat pada fulan itu? Dia dapat banyak dunia ke ataupun dia lebih ingatkan akhirat? Kena tengok orangnya, tengok kondisinya, kena tengok situasinya. Tengok orang, bawa kepada yang lebih menyelamatkan dia pada akhirat, bawa yang menyelamatkan dia daripada kesedaran. Walaupun perkara dunianya boleh, umpamanya ya, perkaranya dunianya boleh, kasih dia pilihan yang terlebih baik. Kalau dia dah tanya sama kita tu, bermakna dia punya pahaman agama not so deep, maka kita yang guidekan dia, kita yang berikan panduan kepadanya. Jangan ikut apa yang ikut dia punya selera, apa dia punya nafsu. Kalau dia benda yang patut kita cakap dengan dia, kasih. Kalau dia orang dah bertanya dengan kita ya, kita bermakna kita boleh ukur kemampuan pemahaman dia terhadap hukum-hukum agama. Kalau dia dah tanya, bermakna kurang luas. Jawab dengan luas dan menyeluruh yang menyelamatkan zahir, batin, dunia, akhirat. Dunia pun tidak sampai rugi dan akhirat dia sangat beruntung. Keperluannya pun tertampung, tapi rohaninya juga tak menjadi kosong. Kena ambil kira itu semua. Ya, baik. Hendaklah dia menerangkan jalan wara ya. Bukan jalan yang membujur lalu melintang patah. Jalan yang wara, jalan yang terlebih selamat. Dan membukakan pintu berhati-hati dalam persoalan agama baginya.
Hendaklah dia mengingatkan agar jangan berani memakan harta orang lain secara batil, sehingga dia terjatuh ke dalam apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya, dengan menjatuhkan diri dengan menjauhkan diri daripada semua perkara yang ada syubhat dan hal-hal yang masih tidak jelas hukumnya. Makan duit orang tu macam mana contohnya ya? Cara berniaga begitu dan begini semua. Boleh, tak boleh, tak boleh. Simpanan dalam bank apa semua. Kau taruhlah dengan nama itu, nama ini, gunakan term itu, this term. Kalau yang nama bunga tetap bunga. Yang nama riba tetap riba. Tetap riba. Kena beritahu. Pakailah dengan apa nama sekalipun. Kalau tak boleh, tetap tak boleh. Ya. Oh, tapi ada ijab kabul, ada apa? Orang rela ke tak rela? Semua tu kena jelaskan dengan betul. Jalan yang lebih selamat bagi orang. Makan harta orang dengan secara haram, hak orang masuk dalam wang kita. Tiba-tiba kereta kita rosak, kita accident, orang ramai kena bayarkan. Apa pasal kena bayarkan? Kan orang ramai bayarkan tu kan. Wang orang tu masuk dalam kita accident rosak, tak tahu orang ramai kena bayarkan, ramai-ramai. Nasib baik anda dah claim tu siapa? Kau claim daripada siapa? Persatuan Kebajikan repair kereta ke? Ini kita dah beli insurans. Mereka rela ke? Kalau betul mereka rela, kita tanya, abang kita sendiri rela tak? Aksiden kita, abang kita, sepupu kita kumpul duit bayarkan kita. Dan tu mereka tak rela. Orang lain rela tak agaknya? Orang lain rela tak? Pasal dia nak makan wang kita, maka kita pun dapat makan wang dia. Semua itu kena jaga-jaga. Pokoknya kalau yang daripada wang orang saja, kena jaga-jaga, kena jauh. Kalau boleh 1 sen pun aku tak nak ambil, walau dengan apa sekali. Pemberian orang pun tak semestinya kita kena terima. Pemberian orang, ini kan pula segala insurans semua, kena faham kaedahnya ya. Kena faham kaedahnya, hati-hati. Orang beri sama kita, tuan ini saya punya, saya hadiahkan tuan wang repair kereta, saya kaya raya, saya murah hati. Itu pun tak senang-senang kita boleh terima, kerana takut bangkit belakang hari. Tetapi apatah lagi orang ramai yang kita tak kenal, ramai-ramai kena bayarkan kita. Itu termasuk contoh wang orang masuk, kita makan wang orang. Kita ingat makan wang orang tu setakat curi, setakat tipu dalam niaga begitu saja ya. Yang kita tahu sekarang, kita absorb, kita sedut 1 sen daripada berapa ribu orang. Tiba-tiba urusan aku terkendali, tiba-tiba bil aku terbayar. Apa pasal dia murah hati sangat nak bayar kita? Yaumil akhir ada bicara lagi tuan-tuan sekalian. Selalu pandang yaumil akhir, agak-agak orang ni rela 100% ke tidak ya. Kasih mereka cermat. Walau ada apa sistem sekalipun, pilih yang terlebih cermat, terlebih baik. Pilih yang terlebih selamat, itu adalah terlebih utama ya. Kalau orang dah tanya sama kita, nombor 1 bermakna dia tidak faham. Kalau orang dah tanya sama kita, ini orang tanya sama kita ya, bukan ustaz ni pulaknya terus keluar. Kalau dia berani pun tak apa, membetulkan apa yang salah. Bukan di kempen sana anti benda itu, anti perkara ini, anti urusan itu, anti urusan ini, menjadi timbul fitnah dalam masyarakat nanti ya. Ini kalau orang sudah bertanya kepadanya. Kalau orang bertanya kepadanya, bermakna orang minta pendapat. Makna nombor 1, dia tidak faham. Nombor 2, dia minta pendapat kita yang menyelamatkan dia. Maka kena berikan. Walaupun mungkin perkaranya itu tidak sealiran dan tidak sehaluan dengan yang umum ada sekarang ini. Sebab dia tanya kita, maka kau tanya orang lain, kau dapat jawapan lain. Kerana aku yang kau tanya, maka aku beri apa yang dalam fikiran aku, apa yang fahaman aku. Begini. Dan aku rasa selamat bagi dirimu. Sebab yang tanya engkau, bukan orang lain. Yang tanya engkau dan yang ditanya aku. Maka yang memberi pahaman daripada pahaman aku, dan untuk menyelamatkan engkau, bukan yang lainnya. Maka cakap aku ni pun tidak umum, khusus for you. Kerana apa? Yang bertanya engkau, begitu ya. Maka perlu dijelaskan. Bila dia berbuat serupa itu, barulah dia dikira antara ulama agama dan para petunjuk kaum muslimin. Kalau tidak, dia tak beri petunjuk. Bahkan dia membukakan jalan bagi orang. Yang ada orang seboleh-boleh tahu. Dia kalau ada satu keperluan, dia tanya ustaz ini, dia nak sampai ada ustaz mengatakan boleh, tak apa-apa, bahkan fadilat besar. Itu yang dia suka. Allah, itu yang dia suka. Kalau yang mengatakan tak boleh begini, ini ustaz ni tak faham, ustaz ni tak begitu. Allah,
Dia nak buat benda yang tidak tepat pada hukum, tapi ada masa dia takut-takut. Dia buat dengan rasa mantap dan dia rasa inilah okey. Bahkan dia boleh banggakan depan orang, yang aku buat ni according to syariat. Banyak orang begitu. Ada pula ustaz-ustaz yang memenuhi selera orang-orang yang begini. Cakap apa semua tu loloskan, semuanya boleh pula. Susah mau cakap. Menjawablah nanti yang bertanya, yang ditanya sama-sama menjawab yang akhir. Contoh satu cerita ya, Habib Salim Jindan ya. Habib Jindan punya yai ya, atuk ya. Punya cerita dulu. Satu Habib zaman dia tu Habib Salim masih muda jugalah. Ada Habib Ali Kuitang, satu Habib Ali Al-Attas di Jakarta. Ada satu orang tertentulah ada bela anjing. Amboi. Anjing dia pula manja dengan dia. Kalau datang makan sama-sama. Tapi dia orang dah terbiasa dengan pelihara anjing ini. Dia tanya sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali Habsyi, Habib, anaknya ada pelihara anjing. Anjingnya kalau anak makan datang sama anak makan, apa bisa? Enggak boleh tuan. Ini sudah najis hukumnya. Sudah dimutan najis, enggak bisa. Apa enggak ada hukum yang boleh? Habib ni semuanya hukumnya samalah. Kurang pintar Habib ni, kurang mendalam ilmunya. Oh, salah Habib Ali Kuitang ya. Dia tanya sama Habib Ali Al-Attas, kata salah. Habib tu pun bilang hukumnya sama. Bilang ini semua sama, ni semua ulama umum saja, ulama awam saja. Tidak ada ilmu yang khusus. Allah. Sampai dia pergi rumah Habib Salim Jindan. Rumah Habib Salim Jindan, Habib Salim ni mesti nak tanya perkara anjing lah ni. Kalau dah sampai dua ulama besar kau tanya, kau tak agree, bermakna tak betul kau ke dia? Tak betul ulama ke dia? Dia yang tak betulnya. Maka sebenarnya ulama dia tanya macam mana aku nak handle. Ya Habib, anak ni mau tanya, anak ada piara anjing, apa kalau anak makan anjingnya datang makan sama, apa bisa enggak? Ente cerita lagi, jadi ente dengan anjing sama makannya? Ya betul. Kalau gitu enggak apa-apa, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Sudah Habib jawabkan itu. Suka dia hantar barang pergi rumah Habib apa semua. Datang ada Ali Habsyi tanya sama Habib Salim Jindan. Salim, anak dengar ente jawab fulan-fulan begitu begini ya? Apa ada fatwa baru? Apa anak yang belum baca? Enggak Habib kata dia cakap begitu. Sebab anak tanya sama dia jawab. Anak tanya sama dia, ente sama anjing sama makannya. Dia dengan anjing sama. Dia bilang iya, anjing dengan anjing makan sama boleh lah. Dia bilang kalau memang namanya manusia, dah dua orang alim cakap, dia pasti terima. Kalau dah sampai dua orang alim cakap dia masih tolak, bermakna ada perkara lain. Agak-agaknya dia ni manusia ke tidak? Ente sama anjing sama makannya? Ya sama. Sama ya boleh makannya. Allah. Gitu jawabnya. Itu dipelihkan dengan Habib Salim Jindan. Dipelihkan dengan Habib Salim Jindan. Jengkel dia marah. Dia bilang ini bukan Salim Jindan namanya, Salim Jamban dia bilang. Dia marah ya. Begitu. Seboleh-boleh nak orang jawabkan dia hukum okey makan dengan anjing satu mangkuk, boleh makan dengan dia begitu. Habib ulama cakap pun dia tak lakukannya dia begitu. Jawabnya begitu. Untuk orang begitu jawabnya kena begini. Kalau nak sangat itulah dia. Begitu ya. Tetapi jika dia berani meluaskan pintu yang disempitkan oleh Allah ke atas diri mereka serta menggambarkan yang batil dengan rupa yang hak, dan dia memperindahkan hal-hal yang masih syubhat agar mereka tersungkur ke dalamnya, maka perbuatan yang semacam itu bukanlah daripada budi bicara ulama yang berpegang kepada agama Allah. Tak amanah, tidak amanah ya, dan tidak amanah, tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap agamanya ya. Apa yang memang, dan kau jangan pandang tau, tapi nanti dia sempit, tapi nanti dia susah. Dia buat tu dan dia susah nanti. Kau bukakan dia jalan, dia susah nanti, dia buat benda haram dan dia rasa halal. Kalau aku cakap tak boleh, nanti dia susah, nanti dia payah. Aku nak memudahkan urusan dia. Kau bukan mudahkan urusan dia, tak, kau mempayahkan urusan dia, mempayahkan dia sehingga dia pakai membuat benda yang dilarang dengan dia merasa dia buat benda yang okey. Dan dia comfortable pula dengan itu. Dan kau menyusahkan dia, nanti yaumil akhir dia akan dapat tahu perbuatan itu betul ataupun tidak. Dia kena jawab depan Allah Ta'ala, kau kena panggil sama. Yang ada, anak tak sampai hati nak cakap tidaklah, anak tak sampai hati. Jadi benar kau sampai hati nak menjerumuskan dia pada hisab Allah Ta'ala, kau sampai hati nak menjerumuskan dia pada soal kubur,
Kau sampai hati nak menjerumuskan dia, na'udzubillah, pada yaumil akhir nanti, kepada bahaya yang lebih besar lagi. Gunakan pertimbangan yang sedar. Kadang kita, anak tak sampai hati nak cakap begini, takut nanti macam people tak boleh take it. Dia lebih tak boleh take it azab Allah Ta'ala. Dan kita ingatkan itu memudahkan dia, memudahkan urusan dia. Itu mempayahkan dia, membuat dia tidak taat pada Allah Ta'ala, itu payah. Membuat dia buat benda yang salah, rasa betul, itulah yang sebetulnya merumit dan menyulitkan dia lagi. Bukan mengeluarkan dia dari masalah tau, masukkan dia dalam lagi besar punya masalah. Yang mereka takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan yang menasihati diri sendiri dan saudara-saudara mereka dari kaum muslimin. Bahkan inilah inilah dia kerja syaitan dan tugas pada pemimpin yang sesat, yang menyeru ke jalan neraka, dan mereka di hari kiamat nanti tidak akan dapat ditolongi lagi. Tak akan dapat. Dia menyesatkan orang, membukakan jalan-jalan bagi orang berani buat benda-benda salah atas nama baik. Buat salah dah tentu buat salah, kau tak tegur pulaknya. Kemudian buat salah atas nama baik pulaknya. Jadi orang comfortable, orang rasa macam perbuatan ini adalah okey, tidak salah. Contoh lagi, minta maaf ya. Minta maaf saudara-saudara, siapa yang ada biasa nikah di seberang, tak kisahlah seberang selatan ke seberang utara ke, ya. Nak sini nak kahwin susah. Pergi tempat lain, tak tahu lepas seminggu balik dah dapat surat nikah. Oh, ngadap qadi. Sayu dia, anda pergi periksa balik anda punya surat nikah tu dengan pejabat qadi daerah anda masing-masing. Verify betul ke tak betul. Sebab kalau yang nama pejabat qadi, dia akan lebih teliti. Untuk jadi qadi wali hakim lebih rumit daripada nak qadi wali bapa sendiri. Wali bapa sendiri pun nak kena daftar, nak kena itu, nak kena ada syarat-syaratnya kan. Kalau nak berwali hakim kan qadi kan tu senang-senang, ada wali, tak ada wali, anda nikahkan. Kalau a real qadi, dia would contact our qadi, verify budak ni betul anak dara ke tidak, bukan isteri orang ke tidak, surat nikah ni valid ke tidak, surat cerai ni valid ke tidak, ataupun bagaimana ke, bapa dia punya surat mati valid ke tidak, ataupun macam mana. Dia akan tanya dengan qadi. Dan prosesnya kalau tak lulus dalam negeri, agak-agak luar negeri lebih cepat lulusnya ke? Lagi lambat lagi. Dia akan melalui proses juga, akan tanya pejabat qadi kita begini bagaimana, diluluskan, dia kasih informasi, baru mereka nikahkan. Jauh lebih susah daripada nak nikah dalam negeri sendiri. Itu kalau pejabat qadi yang betul, sebab dia amanah dan dia tanggungjawab dan dia verify dan dia check dahulu. Tapi kok pergi 2 hari aja tetap balik, kami dah sah suami isteri. Hati-hati, yang anda jumpa ni qadi betul ke tidak. Sebab kalau qadi betul, prosesnya not that easy. Dia akan cermat dan teliti. Dia akan cermat dan teliti. Hanya ada surat nikah, na'udzubillah, jangan sekali rupanya itu bukan surat nikah, itu namanya lesen untuk zina. Na'udzubillah min zalik. Dan awak akan rasa comfortable pasal aku dah jumpa ustaz dan aku ada surat dan dia begitu. Walinya mana? Walinya mana? Dan kalau kalau tak ada wali, ialah wali hakim, tak ada lain ya, tak ada lain. Wali ataupun hakim. Hakim adalah sultan ataupun dilantik oleh sultan. Lain tak boleh ya, lain tak boleh. Dan tidak senang nak jadi wali hakim. Di Hadramaut tu dah tentu bukan budak-budak sembarangan ya, budak belajar student Darul Mustafa, budak Singapura dipinang oleh orang Australia nak kahwin. Budak tu memang anak angkat dari kecil, tak tahu bapaknya siapa. Maka pergi mahkamah, dia punya tanya daripada pejabat qadi biasa tak cukup, naik mahkamah magistrat nak pastikan budak ini memang tidak ada walinya. Kita orang tuanya dipanggil, tengok, dia bicara, dia interview, dah habis, dah apa semua, makan waktu, angkat sumpah. Dah angkat sumpah, betul kenyataan ni semua, baru qadi bilang sekarang saya walinya, wali hakim. Baru qadi bilang, pinang balik semula. Dulu kau pinang dengan bapa angkat dia tak pakai, itu bukan wali. Kena pinang balik semula, tengok berapa mas kahwinnya. Kita orang tua kena panggil. Budak Singapura biasa mas kahwinnya berapa, cara urufnya macam mana. Baik, kau kena kasih mas kahwin, tak boleh ikut mas kahwin Hadramaut, ikut mas kahwin Singapura. Kemudian kau nak dudukkan mana budak ni, kau nak tinggal mana gitu. Pinang balik semula, clear balik semula. Kalau qadi tak puas hati, aku nak tengok rumah apartmen yang kau dah sewa untuk dia. Macam bapak kan, macam bapak.
lagi cermat lagi daripada bapa. Macam bapa, aku nak tengok apartmen dia selesa tak sesuai, tak sesuai. Apartmen campur satu family, sana memang tak ada, kalau umpamanya ada tak boleh, kau cari apartmen lain, clear baru itu. Makan masa lagi, dia ganti bapa. Bukan mudah nak cari wali hakim. Tiba-tiba pergi satu tempat, balik kami sudah sah suami isteri. Na'udzubillah. Dan jangan-jangan itu bukan surat nikah, itu apa? Lisin zina. Na'udzubillah min dzalik. Zina berizin namanya. Kalau bukan wali, bukan hakim, bukan qadi, tak sah, terus terang. Itu kita bilang, kalaulah ada di antara tuan-tuan sini ada yang biasa nikah seberang, nampaknya macam tak ada. Kalau ada, jangan lambat-lambat. Yang sudah awak tobat pada Allah Ta'ala, pergi pejabat qadi, verify, tuan qadi, saya sudah buat satu perkara yang melanggar undang-undang, kan melanggar undang-undang negeri kita juga ya, undang-undang syarak ya. Kita ada qadi, dan cuba tengok apa perbuatan apa yang saya, tolong cekkanlah, verify, sah ke tak sah. Sah, alhamdulillah. Tak sah, jadi tak terlanjur-lanjur, tuan-tuan sekalian. Begitu ya. Semua tu ada yang sanggup bikinkan. Dia tak kisah kau pakai serban ke tak pakai serban ke, kalau boleh boleh, tak boleh tak boleh. Begitu ya. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan orang yang sanggup menikahkan itu mengatakan sah nikah, agak menyelesaikan masalah orang ni tak? Memasalahkan dia lagi. Sedangkan kalau nikah itu tidak sah, kau menjebakkan dia dalam zina dan dia rasa comfortable. Dan anak tu tak boleh binkan dengan dia lagi nanti. Harta pusaka macam mana lagi nanti belakang hari. Nak mewalikan pun macam mana lagi hukumnya. Allah. Dan kau rasa tak apa, orang dah keperluan saya nikahkan dia pun pasal apa nak memudahkan urusan dia. Sebab orang dah dalam keadaan terdesak begitu begini. Dia lebih terdesak, lebih sesak lagi kalau kau nikahkan dia. Bukan kau mudahkan dia tau. Kau bukan bawa dia pada mudah, bawa dia pada padah. Jadi kena amanah dan cermat. Dan jangan sangka kalau kau ikut hukum Allah Ta'ala itu menyusahkan orang. Tidak, itu memudahkan orang. Mungkin susah dalam nak menerimanya, mungkin susah dalam nak membawanya, tetapi hakikatnya itulah yang mudah, itulah yang selamat, itulah yang sebetulnya, itulah yang dari Allah. Itu yang dari Allah. Selamat dunia, selamat akhirat ya. Kok berani ya? Hukum Allah dia yang ubah-ubahkannya. Boleh atas dasar ini, boleh atas dasar ini, boleh atas dasar ini. Kalau Tuhan bilang boleh, ya boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Ingat ya, ini bukan agama kita ya, agama Allah ya. Ini bukan agama kita, agama Allah. Kita tak boleh buat sesuka hati kita. Tersebut dalam sebuah sabda yang panjang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, kami dahulu hidup sesat di zaman jahiliyah. Lalu Allah mengkurniakan kami dengan kebaikan Islam ini. Maka adakah kejahatan lagi sesudah kebaikan ini? Dia lalu memberitakan rincian sabda ini dengan panjang lebar, sehingga Rasulullah SAW mengatakan pula, benar kata kamu, sekumpulan orang yang menyeru di muka Jahannam, siapa yang menyahut seruan mereka itu, nescaya dia akan dilontarkan ke dalam perutnya. Dah masuk ya, manggil orang, dah masuk Islam. Dulu time jahiliah jahat, sekarang dah masuk Islam, dah selamat. Ada benda yang lagi yang lebih bahaya lagi? Ada. Ulama yang panggil orang di pintu Jahannam, mari sini masuk, mari masuk. Allah, bukan bawa orang pada syurga tu sebetulnya ya. Membukakan ruang-ruang untuk orang tak taat kepada Allah Ta'ala dengan dia rasa dia taat. Itu lagi bahaya ya. Dalam setengah-setengah berita tersebut bahawa akan tiba masanya ketika orang ramai ditimpa bahaya dan bencana. Lalu mereka pun berbondong-bondong datang kepada para ulama mereka. Alangkah terperanjatnya mereka melihat para ulama itu sudah disumpah menjadi monyet dan babi. Setengah kaum muhakkikin berkata, maksudnya gambaran batinnya yang bertukar. Dan yang macam ini memang sudah bertukar sejak zaman lama dahulu. Bukan satu masa orang ada masalah jumpa, yang dijumpa bukan tuan guru, yang dijumpa bukan ustaz, yang dijumpa babi dengan kera rupanya. Kata Imam Haddad bilang, kalau bentuk betul-betul babi dan kera mungkinlah akan berlaku, tapi kalau PL-nya ataupun konsepnya dah babi dan kera, dah lama dah berlaku dah lama pun dah berlaku ya. Tapi orang yang datang tu dia tak tahu, dia kan dia tanya ustaz, dan ustaz tu pun sangka dia ustaz, tapi yang nampak ini babi dan kera ulama muhaqqiqin.
Orang tanya, jawabnya begini. Orang tanya, dia selesaikan masalahnya dengan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan menjawab yang tidak tepat dengan syariat itu bukan menyelesaikan masalah tau. Menambahkan masalah lagi. Tak babi dan kera tu namanya. Maka siapa yang ilmunya mendatangkan bala dan bencana atas dirinya dan atas kaum muslimin dan membawa fitnah dan sesat, tentulah dia bukan seorang alim, malah dia adalah seorang syaitan yang jahat, seorang penyesat yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu ana wa rusuli innallaha gawiyyun aziz. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dihinakan. Allah telah memastikan, aku dan para rasulku pasti akan menang. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ya, orang-orang yang jahat cuba nak campur tangan pentadbiran Allah Ta'ala, cuba nak tukar apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah punya pasti akan menang. Dan itu adalah orang-orang hina sebetulnya, ya. Orang awam perlu kepada ulama yang mengajar mereka perkara agama. Maka cari alim-alim ulama yang jujur, yang tulus kepada Allah Ta'ala. Untuk orang awam macam kita, kena kental sikit lah, kena strong sikit. Cakap dengan ustaz cakap tersentuh jiwa dia je, merajuk, tak nak datang kuliah. Ustaz cakap begini saja, anak tersinggung lah, anak tersinggung. Alamak, lembik. Habis kata nak improve, nak jadi baik, kena sentuh sikit aja tak terima. Allah, tengoklah nanti kalau malaikat soalan kau boleh terima ke tak boleh terima. Tengoklah kalau kau menjawab yang hisab kau boleh terima tak boleh terima. Semuanya hanya nakkan ikut keselesaan dalam hati dia saja. Tak payah belajar lah kalau begitu sudah. Tak payah belajar, buat apa kau punya suka. Ini dia masih nak buat jahat, tapi nak orang buat dia bilang dia buat baik, sedangkan dia masih buat jahat. Dan ustaz ni pun padan mengatakan, anda buat masih baik dan betul punya baik. 2 kali 5 10. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Ingat ya, amanah agama Allah. Agama Allah kena amanah. Tak boleh ikut sekendak hati kita. Dan saudara-saudara, kita orang awam juga kena jujur dalam menjalankan agama. Ya, tidak boleh hanya suka ikut benda yang nafsu kita. Kalau ada ustaz-ustaz tu saja membawa kita perkara yang cocok dengan nafsu kita, biar yang cocok dengan iman kita, cocok dengan takwa kita. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tentera Islam dah memang solat subuh, zuhur, asar, fardu, maghrib, isyak, semuanya berjemaah. Tetapi safnya tidak lurus. Dan kedua, suruh tentera Islam bersugi. Sebab meninggalkan 2 sunnah ini, bantuan Allah tak turun.